Assalamualaikum dan salam sejahtera Dr. Man TTDI. Sambungan cerita darah tinggi. Makan ubat darah tinggi boleh menyebabkan buah pinggang rosak ke? Soalan ni ya. Soalan kedua, kalau saya tak makan, saya makan ubat herba, saya makan jangan makan saja, exercise, boleh ke? Soalan kedua. Kenapa ubat, soalan ketiga, kenapa ubat makcik itu 3 jenis, ubat saya 1 jenis? Kenapa ubat saya 5mg, 10mg, dia punya sampai 40, 80, 100? Tak nak lah, saya tak nak makan lah yang 100mg, 50mg, yang 40mg, 80mg, nanti bahaya, berat tu. Saya nak yang 5mg saja. Itu soalan-soalan biasa orang tanya kan. Saya makan ubat darah tinggi nanti rosakkan buah pinggang. Itu soalan yang paling common tu. Kalau tak makan ubat darah tinggi, tak rosak dah buah pinggang saya. Makan ubat banyak-banyak, doktor. Sebenarnya kalau kita makan ubat akan mengurangkan tekanan darah tinggi dan boleh menyelamatkan buah pinggang kita daripada rosak. Sebab apa? Sebab ubat yang telah dibuat, dikaji dan dibuat penyelidikan oleh pakar-pakar saintis, farmakologis, doktor dan sebagainya, adalah ubat yang paling optimum, dos yang paling optimum, paling rendah maksudnya, paling sesuai, dan juga kita dah kaji, dah selidik, dah buat kajian side effect, kesan samping untuk mengurangkan dia. Kita tidak akan buat ubat semata-mata untuk dijual. Kita buat ubat supaya boleh mengurangkan tekanan darah tinggi sampai tahap yang optimum, yang selamat untuk pesakit, dan juga kesan samping yang paling minimum. Sekiranya kita buat kajian ada menunjukkan bahawa dia merosakkan buah pinggang, maka kita akan berhentikan ubat tu. Kita tidak akan proceedkan ubat tu. Jadi kesimpulannya, ubat-ubat yang ada di pasaran yang telah diluluskan oleh KKM sebenarnya adalah yang paling optimum dan kesan sampingnya tidak akan merosakkan buah pinggang. Kecuali kalau sekiranya doktor kata kita makan sebiji, kita makan 4 biji, 5 biji, macam tu. Doktor kata makan sekali, kita makan 3 kali. Jadi overdose lah persoalannya sekarang. Kalau overdose baru merosakkan buah pinggang, termasuklah dengan Panadol ataupun ubat-ubat apa pun. Kalau kita makan ikut optimum dos yang sesuai, sekiranya kita perlu, kita makan dos yang sebiji 2 biji, tidak akan memberi masalah kepada kesihatan kita dan juga sistem organ pertahanan badan kita. Kalaulah kita makan overdose, doktor makan 1 biji, kita makan 10 biji, baru dia merosakkan hati, rosakkan buah pinggang dan sebagainya. Okey, itu soalan berkenaan dengan buah pinggang rosak disebabkan ubat. Tidak ada, insya-Allah. Termasuklah juga saya nak kaitkan sikit tentang vitamin-vitamin yang ada kat pasaran. Kita janganlah overdose sangat ubat-ubat vitamin tu. Sampai 5 biji, 10 biji telan pagi malam. Yang kayanya adalah orang yang menjual vitamin. Itulah. Bukan saya kata vitamin tu tak bagus, overdose tu yang tak bagus. Jangan salah faham, ya. Jangan salah faham. Yang saya maksudkan, jangan overdose, okey. Jadi sebenarnya vitamin-vitamin keperluan kita, terutama yang dewasa ini, kalau sekiranya kita nak makan cukup dalam pemakanan kita, ada protein, ada kanji, ada karbo, ada vegetables, ada fiber, ada vitamin, sayur-sayur tak dimasak sampai hancur lebur, kan? Makan buah-buah sedikit secukupnya. Untuk siapa-siapa yang tak ada kecil manis, boleh makan banyak. Orang kecil manis tak boleh makan buah-buah banyak, hati-hati ya. Jadi kalau secukupnya dan makanan yang seimbang dalam pemakanan kita, sebenarnya vitamin dah mencukupi. Kalau kita nak ambil vitamin extra untuk kesihatan, immunity dan sebagainya, boleh ambil, tetapi jangan overdose. Okey. Alright, kembali kepada soalan darah tinggi tadi. Yang soalan yang kedua, apa ya? Pasal ubat. Sebenarnya darah tinggi itu dah pasti tekanannya darah tinggi. Tekanannya tinggi, ya. Tekanannya sangat tinggi, yang menyebabkan tekanan kepada buah pinggang. Tekanan darah ni umpama ni macam ni. Biasa tak tengok pipe air yang pecah, pipe air yang pecah tepi jalan tu, ataupun pipe air kita pecah kat rumah. Jadi lagi kuat tekanan tu, air pancuk tu lebih tinggi, dia akan tendang lagi tinggi lah, pancuk lebih tinggi. Itu maksudnya tekanan tinggi, kan? Jadi kalau air tekanan rendah, jadi bila pipe kita pecah, air tu akan meleleh saja. Jadi dalam badan kita ada sistem pembuluh darah arteri dan sistem pembuluh darah vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah balik kepada jantung.
Yang keluar daripada jantung bila jantung mengepam adalah sistem pembuluh darah arteri. Yang besar nama aorta, betul dia akan turun ke bawah. Dengan halus-halus tu nama arteri. Jadi yang arteri itu membawa tekanan yang tinggi, akan membawa makanan kita, zat-zat makanan, oksigen daripada jantung. Daripada jantung tu dia ambil daripada paru-paru. Paru-paru bawa oksigen balik kepada jantung, balik kepada kiri, pump kepada seluruh badan. Jadi tekanan darah kita yang keluar dari jantung itu pergi ke sistem organ-organ kita adalah tekanan yang tinggi. Umpama paip air kita tu, kat rumah tu pump tekanan tinggi. Jadi bila tekanan tinggi, dia akan pergi ke mana? Salur pembuluh darah arteri akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke organ-organ kita, antaranya otak, akan pergi kepada buah pinggang yang kita, akan pergi kepada hati, akan pergi kepada kaki tangan, semua usus. Dan jantung juga memerlukan pembuluh darah dia sendiri, coronary artery. Jadi jantung sendiri pun perlukan makanan. Jadi dengar. Jadi bila belum vena pula. Vena tu pula adalah bila dia pergi sampai ke periferi, patah balik. Umpama lori bila dia pergi hantar bekalan makanan kepada kampung-kampung, yang pergi tu bawa bekalan makanan, lepas tu dia bawa balik, dia bawa lah bekas-bekas sampah-sampah, bekas-bekas bakul-bakul. Dia bawa balik ke mana? Bawa balik kepada pengkalan, kepada jantung balik. Itu adalah salur darah, pembuluh darah vena yang membawa karbon dioksida, segala-segala toksin, segala-segala yang tak diperlukan oleh badan kita, kan? Zat-zat ataupun apa benda yang tak diperlukan badan kita akan dimasukkan balik ke dalam sistem darah vena, akan balik kepada jantung. Jadi dia akan pump balik kepada usus untuk ambil makanan, dia akan pump balik kepada paru-paru untuk ambil oksigen, patah balik ke jantung, pergi belah kiri balik, pump seluruh badan balik. Jadi yang kita cek tekanan darah tu sebenarnya, yang dut nadi kita tu adalah kita ambil tekanan darah arteri. Jadi tekanan yang atas itu, systolic tu, ada tekanan darah tinggi tu kan atas bawah. Kan atas, kalau kata yang atasnya tinggi doktor, yang bawahnya tinggi doktor, yang atasnya rendah doktor, yang bawahnya rendah doktor. Yang tu. Jadi tekanan bacaan yang atas tu adalah systolic, yang bawah tu adalah diastolic. Yang atas tu adalah tekanan darah yang dihasilkan, yang kita dapat detect ketika jantung berdenyut. Ketika berdenyut mengepam tu, dia menghasilkan tekanan. Di mana kita tak cek tekanan darah kat jantung, kita cek tekanan darah dekat nadi lah. Kita tak cek kat leher ni, balut leher, balut tu cekik dengan BP tu mati lagi kan. Kita tak cek kat leher, kita cek dekat lengan. Ada orang cek tekanan darah dekat wrist ni pun ada. Asalkan ada tekanan daripada arteri, maka kita boleh cek tekanan darah. Ketika jantung berdenyut nyup tu, itu menghasilkan tekanan yang kuat. Itu nama dia systolic, bacaan yang atas. Bacaan yang bawah pula apa? Bacaan bawah adalah bacaan ketika jantung tu mengendur. Takkan mengendur ada tekanan? Yes, jantung tu mengendur, tapi kita bukan cek kat jantung, kita cek dekat lengan kan. Betul kan? Betul tak? Kata betul. Jantung tu berdenyut kan, berdenyut sekali, melepas sekali, lepas tu dia denyut balik. Okey. Jadi kita bukan cek kat jantung. Doktor, masa berdenyut tu ada tekanan ke? Ada tekanan, bukan di jantungnya ada tekanan. Tekanan tu dekat lengan. Jadi ketika dia mengepam tu dapat satu bacaan, ketika jantung lepas tu, diastolic tu, ada satu lagi tekanan. Sebab tu tekanan yang bawah tu lebih rendah daripada yang atas. Faham tak? Jadi apa yang kita nak? Kita nak bacaan diastolic itu untuk yang perfect, kita nak bawah dari 90. Kalau 90 tu berapa? 90 tu adalah borderline. Okay? Yang bagusnya berapa? 70, 80, macam tu. Kurang daripada 90. Okay, faham tak? Senang ingat. Kurang dari 90. Kalau 90, kalau 90 tu dah borderline dah jadinya. Faham? Alright. Dan seterusnya, bacaan yang atas nak berapa doktor? Bacaan yang atas itu kita nak kurang dari 140. Jadi guideline kita sekarang 140/90. Itu adalah borderline. Dengan syarat kita cek beberapa kali.
ketika kita sihat. Dengar elok-elok ya. Kalau kita nak sahkan darah tinggi, kita kena cek beberapa kali. Tak aci cek masa kita sedang sakit kepala, demam, batuk, sesama, stres, tension, sakit otak, geram kat laki, geram kat suami, bergaduhan dengan orang tepi jalan, kan, migraine dan sebagainya. Kita tidak aci cek darah tinggi. Boleh cek darah tinggi, bukan tak boleh, boleh. Tetapi bacaan itu tidak boleh diambil kira sebagai penentu untuk kita ambil kita penentu bahawa kita ada darah tinggi ataupun tidak. Tunggu sampai kita dah normal, dah sihat, dah cantik, dah bahagia, dah tenang, tak demam batuk sesama. Pergi berjumpa doktor selama sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali. Ceklah tekanan darah. Ketika itu kita akan dapat bacaan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sekiranya bacaan kita tinggi dan tinggi dan tinggi dan tinggi dan tinggi ke tiga-tiganya, ke empat-empat, ke lima-limanya, dalam keadaan kita sihat, maka kita akan ditentukan ada darah tinggi. Itulah dia. Alright, tak aci masa baca tinggi-tinggi demam tu kita akan dapat bacaan tinggi. Masa tu doktor kata darah tinggi. Ketika tu doktor telah bagi makan ubat. Ketika tu kita dah balik makan ubat darah tinggi. Lepas tu 3 hari dah normal. Doktor, ubat doktor bagi tu bagus doktor, sebab saya dah makan ubat tu 3 hari terus baik darah tinggi saya. Dia recommend kat kawan dia. Kawan-kawan kau, aku makan ubat ni. Doktor ni bagi kat aku ubat makan darah tinggi. Sekali 2 kali aku makan terus normal. Sampai sekarang aku tak ada darah tinggi dah. Rupanya dia kena tipu. Rupanya salah diagnosis. Sebab apa? Sebab ketika dia sakit tu bacaannya tinggi. Jadi sebenarnya dia tidak ada darah tinggi. Dia cuma tinggi ketika dia sedang tak sihat hari tu. Faham tak? Jadi ketika dia bagi makan ubat darah tinggi, makanlah 2 hari. Makan 2 hari, dia baik tengok-tengok normal. Rupanya dia bukan normal, dia memang tak ada darah tinggi. Udah. Faham? Faham tak faham? Faham dokku. Faham cikgu. Gitu ceritanya. Misdiagnose ataupun wrong diagnosis. Okay. Jadi kalau kita nak tentukan darah tinggi, kita pergi cek 3 kali atau 5 kali berturut-turut. Sebagusnya berturut-turut, keadaan kita sihat. Okay, nanti doktor akan tentukan. Seterusnya janganlah tinggal. Jangan lupa. Selepas kita dah tentukan kita ada ke tak ada. Ada ke tak ada, 2 benda kan. Kalau kita dah tentukan ada, doktor akan tentukan juga kita ada jenis apa. Jenis borderline ke, jenis moderate ke, jenis severe ke, malignant ke. Faham tak? Jangan kita doktor kata ada saja kita dah lari. Belum. Doktor pun sama. Bila kita dah tentukan orang darah tinggi, kita kena sahkan dia. Jenis apa? Jenis awak ni lelaki apa? Kanak-kanak lelaki, orang dewasa lelaki, orang tua lelaki, orang tua nyanyuk macam saya lelaki. Gitu. Kita classifykan dia. Macam tu Musang King grade A, grade AA, 3A, 4A. Gitu. Alamak, minyak nak habis. Okey, tak apa, lupakan minyak. Jadi bila kita dah tentukan kita jenis borderline, moderate atau severe, dan baru kita tentukan adakah kat mana kita nak buat rawatan. Apa jenis borderline kita buat apa, moderate kita buat apa, severe kita buat apa. Lepas tu tambah pula additional advice tentang pemakanan, berat badan, penjagaan berat badan, pemakanan, dan juga pengawalan stress control, macam tu, merokok dan sebagainya. Okey, hari ni saya nak berhenti dulu. Sebab apa? Sebab kalau saya sambung bercakap lama-lama, nombor 1 you all takkan tengok lama habis. Aku tahu tu, korang memang tak tengok lama-lama, meluat tengok muka Dr. Mazhur. Nyanyi pun tak boleh. Nombor 2, sebab sibuk kan, jadi kita takkan tengok lama-lama. Nombor 2, tak thrill lah. Kita akan bagi pendek-pendek dan ulang-ulang, baru you all tengok Dr. Mazhur. Kita akan sambung persoalan seterusnya daripada soalan tadi dalam episod yang akan datang bersama Dr. Man. Tu dia. Jangan lupa subscribe, tekan butang ting tong. Follow. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.